Shalom saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana memberi peluang ini untuk berkongsi firman Tuhan. Saya juga bersyukur kerana kamu semua sihat dan mempunyai keinginan untuk mendengar firman Tuhan. Saya berdoa agar kamu semua diberkati Tuhan dan rahmat Tuhan memenuhi hidup kamu. Kamu juga selalu dipenuhi dengan sukacita dan kesejahteraan. Dan Tuhan juga memberi kita hikmat dan ketenangan hati untuk mendengar dan menerima firman-Nya. Hari ini perkongsian saya adalah dari surat Yakobus bab 4 ayat 1 hingga 10 tentang kenapa konflik berlaku dan ubatnya untuk mengatasinya. Mari kita baca surat Yakobus bab 4 ayat 1 hingga 10. Dari manakah datangnya semua perkelahian dan pertengkaran yang berlaku antara kamu? Semua itu berasal daripada kegairahan untuk kesenangan hidup yang sentiasa bertentangan dalam diri kamu. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak mendapatnya, maka kamu mahu membunuh. Kamu sangat menghendaki sesuatu tetapi tidak dapat memperolehinya, maka kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak mendapat apa yang kamu ingini kerana kamu tidak memintanya daripada Allah. Apabila kamu memintanya, kamu tidak mendapatnya kerana tujuan kamu jahat. Apa yang kamu minta itu untuk kesenangan diri sendiri. Kamu orang yang tidak setia. Kamu tahu bahawa orang yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Oleh itu, sesiapa yang mahu bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Janganlah anggap ringan ayat Alkitab ini. Roh yang penuh dengan keinginan keras ditempatkan oleh Allah dalam diri kita. Meskipun demikian, rahmat yang diberi oleh Allah lebih kuat. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tertulis, Allah menentang orang sombong, tetapi Dia menamati orang yang rendah hati. Oleh itu, taatlah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kamu. Hampirilah Allah dan Allah pun akan menghampiri kamu. Basuhlah tangan kamu, hai kamu yang berdosa. Sucikanlah hati kamu, hai kamu yang munafik. Hendaklah kamu menyesal, menangis dan meratap. Hendaklah ketawa kamu menjadi tangkisan dan kegembiraan kamu dengan menjadi kedukaan. Hendaklah kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Konflik, pergaduhan dan pertengkaran selalu berlaku dalam hidup kita di dunia ini. Kenapa ini berlaku? Apakah punca berlakunya konflik ini? Kita boleh mendapat jawapannya di surat Yakobus bab 4 ayat 1 hingga 5 yang mengatakan konflik berlaku disebabkan oleh hawa nafsu atau kita kata keinginan dan iri hati dalam diri sendiri, dengan orang lain dan dengan Tuhan. Dalam Alkitab 1b ayat 1b hingga 3 berkata, puncanya ialah keinginan hawa nafsu yang sentiasa bergolak dalam dirimu. Kamu berhasrat akan sesuatu tetapi tidak mendapatnya. Kamu ingin membunuh, kamu ingin memiliki sesuatu tetapi tidak berjaya. Lalu kamu bertengkar dan bergaduh. Kamu tidak mendapat apa yang kamu ingini kerana kamu tidak memohonnya daripada Allah. Oleh itu, punca yang pertama ialah dan utama adalah bermula dari hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Kita sering dalam konflik di antara keinginan roh Tuhan dan keinginan daging. Hawa nafsu kita saling berjuang di dalam tubuh kita. Disebabkan keinginan hawa nafsu ini, tercetuslah iri hati terhadap orang lain. Rasa iri hati terhadap orang yang mempunyai apa yang kita ingini. Dan ini menimbulkan konflik, pergaduhan
pertengkaran sesama orang lain. Tetapi kita perlu ingat bahawa konflik ini secara langsung akan menimbul konflik dengan Tuhan. Konflik dengan Tuhan dinyatakan oleh Yakobus dengan jelas tentang sebabnya dalam ayat 2b hingga 4. Sebab pertama ialah tidak berdoa. Jika kita mempunyai keinginan yang kita tahu sebagai keinginan yang salah, maka secara automatik kita tidak berani berdoa, kan? Dengan tidak berdoa, persekutuan kita dengan Tuhan menjadi tegang, retak, dan lama kelamaan kita akan jatuh berjauhan dengan Tuhan. Sebab yang kedua ialah berdoa dengan motif yang salah. Ada juga orang yang tahu keinginannya tidak betul tetapi masih bertekad berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan kabulkan permintaannya. Ini akan membuat Tuhan marah dan terjadi konflik dengan Tuhan. Sebab yang ketiga ialah persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia akan menyebabkan kita menjadi musuh Tuhan. Yakobus di ayat 4 mengatakan orang Kristian yang bersahabat dengan dunia akan menjadi musuh Tuhan dan dianggap orang yang tidak setia. Seseorang yang percaya kepada Yesus, dia sudah dipertunangkan dengan Kristus, di mana Kristus adalah pengantinnya. Jadi, jika orang itu bersahabat dengan dunia, orang itu telah melakukan penyelewengan secara rohani, sehingga orang itu dipanggil penjina. Oleh yang demikian, sekiranya kita meninggalkan kebaktian demi menurut ajakan kekenduri, pesta, shopping, bermain dan sebagainya, maka kamu menjadi diri musuh Tuhan dan kamu adalah seorang yang tidak setia. Jika orang itu utamakan pekerjaan atau wang lebih daripada Tuhan, orang itu juga akan lama kelamaan menjadi musuh Tuhan. Ini adalah kerana Tuhan cemburu dengan kasih sayang kita. Sekiranya kita cintai dunia, ini bermakna kita lebih mementingkan dunia daripada Tuhan. Tuhan mahukan kita kasihi dia dan letak dia di tempat yang utama di dalam hidup kita. Kasih yang tidak boleh dibelah bahagi, kerana jika kita kasihi dunia, lama kelamaan kita akan berjauhan dengan Tuhan dan Tuhan akan sedih dan marah melihatnya. Dunia dan Tuhan adalah berbeza. Kalau cinta dunia, kamu sudah mengadakan konflik dengan Tuhan. Apakah sumber penyelesaian konflik di atas? Atau apakah ubatnya untuk menyelesaikan konflik yang disebutkan tadi? Yakobus telah mengemukakan beberapa sikap yang akan membawa penyelesaian konflik antara diri kita sesama manusia dan Tuhan dalam ayat 6 hingga 10. Walaupun sikap ini mungkin tidak dapat menyelesaikan setiap konflik, tetapi ia pasti akan meletakkan kita dalam kedudukan yang baik untuk diredai Tuhan. Pertama, ianya bermula dengan rahmat dan kasih kurnia Tuhan. Rahmat dan kasih kurnia Tuhan tidak pernah diterima oleh orang yang sombong. Rahmat dan kasih Tuhan hanya diingini oleh orang yang rendah hati. Dalam ayat 6 bab 4 di surat Yakobus mengatakan, meskipun demikian, rahmat yang diberi oleh Allah lebih kuat. Itulah sebabnya di Alkitab tertulis Allah menentang orang yang sombong, tetapi dia merahmati orang yang rendah hati. Di ayat ini mengatakan bahawa rahmat dan kasih Tuhan hanya dapat dan layak diterima oleh orang yang rendah hati. Aneh kan? Bukankah kasih kurnia Tuhan diberi kepada orang yang tidak layak menerimanya, iaitu semua orang? Kenapa di sini kata hanya orang yang rendah hati hanya boleh menerimanya?
Kalau demikian, bukankah kerendahan hati itu melayakkan kita untuk menerima kasih kurnia Tuhan? Bagi jawapan ini, kita harus tahu bahawa kerendahan hati seseorang juga disebabkan oleh kasih kurnia Tuhan. Tanpa kasih kurnia Tuhan, kita tidak dapat atau susah menjadi rendah hati, tetapi sebaliknya menjadi semakin sombong. Oleh yang demikian, Tuhan perlu memberi kita kasih kurnia supaya kita menjadi rendah hati. Tuhan juga memberi kita kasih kurnia supaya kita tidak iri hati. Memang seluruh kehidupan kita sebagai seorang Kristian adalah kerana kasih kurnia Tuhan. Kita percaya menerima dan memahami Yesus Kristus juga disebabkan oleh kasih kurnia Tuhan. Kita bertaubat dan meminta ampun dari dosa kita juga adalah kerana kasih kurnia Tuhan. Kita melayani dengan setia juga kerana kasih kurnia Tuhan. Sebagai segala kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang Kristian adalah disebabkan oleh kasih kurnia Tuhan. Sumber yang kedua ialah tanggungjawab kita sebagai seorang Kristian. Adakah kita tidak mempunyai kewajipan melakukan apa-apa lagi atas sebab kasih kurnia Tuhan? Adakah kita hanya perlu menanti kedatangan kasih kurnia Tuhan? Tentu tidak. Ajaran Reform atau Calvinism mengajarkan kedaulatan Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Tetapi ianya juga mengajar kita supaya tidak meremehkan tanggungjawab manusia. Manusia harus bertanggungjawab kehidupan mereka, terutama bagi orang Kristian. Mereka bertanggungjawab membuat pilihan dan mendisiplinkan diri sendiri supaya selalu berserta dengan Tuhan. Oleh yang demikian, apakah tanggungjawab kita supaya dapat menjadi rendah hati? Kerana tadi kita lihat bahawa bagi membuangkan iri hati, kita harus menjadi rendah hati. Apakah tanggungjawab kita untuk menjadi rendah hati? Jawapannya ialah tunduk atau taat kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam Yakobus bab 4 ayat 7a. Mengatakan, oleh yang demikian, taatlah kepada Allah. Orang yang sombong adalah suka menunduk jika ditegur, bahkan akan marah. Dengan itu, kita harus belajar membuangkan kelakuan sombong ini. Kita harus belajar menunduk diri semasa ditegur, terutama tentang kebaikan diri dan mengenai firman Tuhan. Tanggungjawab yang kedua ialah lawanlah iblis seperti yang dinyatakan dalam ayat 7b. Ketundukan atau kesetiaan kepada Tuhan harus diiringi dengan perlawanan terhadap iblis. Kita tidak boleh tunduk kepada Tuhan dan pada masa yang sama juga tunduk kepada iblis. Orang yang mengasihi kesucian harus membencikan dosa. Oleh itu, kita mesti setia dan tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Iblis akan lari daripada kita. Pastikan anda selalu setia dan tunduk kepada Tuhan bagi mengatasi iblis dalam hidup anda. Tanggungjawab yang ketiga ialah mendekati Tuhan seperti yang dinyatakan dalam ayat 8a. Mengatakan, dampingi Allah. Allah akan mendampingimu. Kita harus tahu bahawa kekuatan diri kita sendiri tidak dapat melawan iblis. Kita perlu kekuatan dari hikmat Tuhan untuk melawan iblis. Dengan demikian, kita perlu dengan rendah hati mendampingi Tuhan. Kerana dengan mendampingi Tuhan, Tuhan berjanji akan mendampingi kita. Tanggungjawab kita yang keempat ialah menyucikan diri kita seperti yang disebut dalam ayat 8b. Basuhlah tangan kamu,
hai kamu yang berdosa. Sucikanlah hati kamu, hai kamu yang munafik. Sekiranya kita ingin mendampingi Tuhan, maka kita haruslah suci dan kudus. Kita tidak boleh melakukan atau mempertahankan perkara yang dosa. Basuh tangan dalam ayat 8b ini merupakan gaya bahasa di mana mewakili seluruhnya. Jadi tangan di sini bererti seluruh tubuh kita. Ini menunjukkan kita mesti menyucikan seluruh kehidupan lahiriah kita. Perkataan hati dalam ayat yang sama menunjukkan penyucian juga harus terjadi dalam hati, fikiran dan motif kita. Penyucian diri ini haruslah termasuk dengan penyesalan, pendawatan dan pengakuan dosa seperti yang disebutkan dalam ayat 9 dan 10. Dalam ayat 9 berkata, hendaklah kamu menyesal, menangis dan meratap. Hendaklah ketawa kamu menjadi tangkisan dan kegembiraan kamu menjadi kedukaan. Ayat ini merujuk pada kesedihan kerana dosa. Sekiranya kita menyedari bahawa kita sudah berbuat dosa, adakah kita menyesali dosa itu dengan bertindak seperti yang diperintah oleh Yakobus dalam ayat 9, menyesal, bertaubat dan pengakuan dosa. Manakala dalam ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Ini menjelaskan bahawa kita bukan hanya harus mengakui dosa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi juga termasuk janji Tuhan yang mengatakan bahawa Dia akan menerima orang yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Sebagai kesimpulan, bagi kita memahami konflik hidup kita, kita harus tahu di mana datangnya punca konflik itu. Ianya bermula dari hawa nafsu dan keinginan diri kita sendiri. Kerana itu, kita mempunyai iri hati dalam diri kita sendiri. Iri hati dan konflik dengan orang lain dan Tuhan. Dan ubat yang untuk menyelesaikan konflik ini adalah mengemukakan kepada Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan kerana rahmat dan kasih kurnia Tuhan dapat menolong kita menjadi rendah hati dan memberikan kita keamanan dan keredahan dalam hidup kita. Selain itu, bertanggungjawab membuangkan tabiat dan perbuatan yang tidak baik dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita harus tunduk atau setia kepada Tuhan dan berikhtiar melawan iblis. Selain itu, kita harus mendampingi Tuhan dan menyucikan diri kita sendiri. Adakah kamu semua ingin menangani konflik dalam hidup kamu? Jika ya, marilah kita dengan hati yang menyesal mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan akan meninggikan kamu nanti dan Dia berserta dengan kamu juga. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami tahu Kaulah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Kau juga Maha Kasih. Kerana kasih kurnia Kau, kami dapat mengenal Kau. Oleh itu, kami ingin serahkan diri kami kepada Kau. Kami menyesal segala perbuatan kami yang tidak baik. Kami mengaku atas segala kesalahan dan perbuatan yang tidak baik. Kami meminta Kau mengampuni kami. Bimbinglah kami supaya taat kepada Kau dan berikhtiar melawan segala iblis di dalam hidup kita. Sucikan kami semua. Kami ingin mendampingi Kau dan Kau sentiasa mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang Maha Kasih kami berdoa. Amen.
Terima kasih. Dampingilah Tuhan dan Tuhan akan mendampingimu.